Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan mungkin anda juga terkejut kenapa kita bersiaran lebih awal daripada sepatutnya kerana siaran Ruang Bicara selalunya ialah pada pukul 9 malam. Ini adalah untuk memberi kita peluang dan juga ruang yang cukup selesa untuk bercakap atas satu topik yang saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Singapura memilih 2020. Dan dua tetamu yang hebat sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya untuk bercakap tentang isu ini. Jadi terlebih dahulu kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kamarul Nizam Abdullah yang merupakan pensyarah pengajian antarabangsa di Universiti Utara Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Baik. Pertama kali bersama kami, Prof. Ya, ini pertama kali saya bersama Bernama. Terima kasih kerana jemputan ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga memperkenalkan seorang lagi tetamu yang sebenarnya tak perlu diperkenalkan, the one and only Azmi Hassan, geostrategi yang tak asing lagi dari Universiti Teknologi Malaysia. Jadi Tuan Azmi, apa khabar? Baik, Tuan Syakir. Saya panggil Tuan tak apa. Okey. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, biasalah kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan, 0320594624 dan juga 0320594625. Baiklah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya, tumpuan ke arah negara jiran kita, Singapura, kerana mereka mengadakan pilihan raya umum hari ini, dan ini merupakan pilihan raya umum yang ke-18 bagi Singapura dan ianya merupakan yang ke-13 sejak kemerdekaan pada tahun 1965. Dan sesuatu yang menarik juga, 93 kerusi dipertaruhkan di 31 kawasan pilihan raya. Dan ini merupakan satu peningkatan juga sebenarnya. Dulu sebelum itu agak rendah sedikit, tetapi meningkat kepada penambahan kepada 4 lagi kerusi, dan ianya melibatkan lebih kurang 2.65 juta pengundi. Dan rata-rata berpendapat dan juga memberi pelbagai pandangan. Dan kalau kita melihat daripada senario politik Singapura, barangkali tidak akan ada masalah sebenarnya bagi PAP untuk mengekalkan penguasaan mereka di Singapura. Apapun, cuba kita kongsikan dulu pandangan dan juga pendapat Prof. Dr. Muhammad Kamarul Nizam sendiri. Apa yang dapat anda lihat daripada PRU Singapura kali ini? Saya berkongsi pendapat yang dinyatakan oleh Syakawi. Dia tak ada elemen yang surprise dalam pilihan raya Singapura 2020 ini, kerana kita tahu bahawa dominan parti PAP masih akan terus kekal berkuasa. Tapi isyarat, mungkin ada beberapa isyarat yang akan dilakukan oleh para pengundi. So kita tidak tahu, kerana dalam pilihan raya yang lalu hanya ada satu parti saja yang berjaya di kawasan Aljunied, iaitu parti buruh. So itu telah, walaupun hanya satu parti menang, tapi PAP agak concern dari aspek itu, dari segi mandat yang ingin dihadapi, yang dimau diambil oleh PAP. Tapi saya rasa pilihan raya pada tahun ini adalah berbeza dari segi kita berhadapan dengan COVID-19. Dan Singapura berhadapan dengan impak yang besar dari segi ekonomi ini. Kalau kita lihat dari segi unemployment dia semakin merudum, makin ramai yang tidak dapat bekerja, ekonomi tidak bergerak. So ekonomi Singapura itu pun dari segi terlalu bergantung kepada global ekonomi. So ini sebenarnya faktor penolak dan penarik kepada sokongan masyarakat, bagaimana masyarakat di Singapura terimpak dengan apa yang berlaku. So PAP harus bersedia, so harus mendapatkan satu mandat, sama ada sokongan daripada rakyat untuk dia terus maju memacu ekonomi Singapura. So dalam kempen pilihan raya baru-baru ini yang keluar di TV Singapura, juga kita lihat kepada Prime Minister Lee juga merayu agar masyarakat Singapura, rakyat Singapura melihat kepada masalah yang dihadapi oleh Singapura. So PAP memerlukan satu mandat yang baru, untuk bergerak terus ke hadapan, untuk merangka polisi-polisi yang dapat menguatkan lagi ekonomi Singapura. So pilihan raya 2020 ini sangat berkait dengan
keruduman ekonomi Singapura itu sendiri, dan bagaimana PAP harus ke depan dalam rangka untuk mengatasi kemelesatan ekonomi yang akan berlaku. Okey, menarik. Kita akan panjangkan lagi perbincangan ini, dan sebelum saya pergi kepada tetamu kita Azmi Hassan, saya ingatkan juga kepada anda, insya-Allah kami juga akan cuba menghubungi iaitu koresponden bernama di Singapura, Masita Ahmad, bila-bila masa saja. Tetapi sebelum itu kita dapatkan juga pandangan Azmi. The timing of the election itu sendiri adalah sesuatu yang menarik sebenarnya, Azmi. Kita negara ataupun dunia dilanda oleh COVID-19 seperti apa yang Prof sebut, dan kemudiannya ancaman kepada ekonomi juga begitu terkesan sekali. Jadi apakah timing yang diambil untuk mengadakan pilihan raya di Singapura kali ini adalah pada tarikh ini, pada masa ini adalah sesuatu yang tepat, ataupun mungkin juga ada tactical game yang dimainkan oleh Lee Hsien Loong khususnya? Sebelum saya jawab pasal timing itu, mungkin bila Syarkawi mengatakan bernama memberi 1.5 jam kepada isu ini, mungkin ramai bertanya kenapa 1.5 jam lama sangat, apakah pentingnya pilihan raya Singapura, apakah pentingnya keputusan pilihan raya Singapura dengan kita, walaupun kita berjiran, tapi 1.5 jam mungkin ramai bertanya kenapa begitu lama sangat. Adakah Prof Kamarul Nizami cakap terlalu lama atau mungkin ada 1.5 jam. Tapi saya nak kaitkan dengan timing tadi. Apa saja keputusan yang akan keluar ini akan dikatakan terkait dengan kita, sebab timing itulah. Bagi saya, kenapa Hsien Loong memanggil awal daripada masa dijangkakan dan pada keadaan pandemik seperti kata Prof tadi, adalah kerana strategi. Kerana pertama, rakyat Singapura telah terbukti apabila berhadapan dengan krisis, mereka akan memilih yang telah terbukti boleh mentadbir urus negara mereka, dan dalam hal ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh parti PAP. Dan juga bila berkempen itu tidak boleh berkempen secara beramai-ramai. Macam di Chini, PRK Chini cuma 250 orang maksimum boleh berkempen. Sama juga di Singapura, mereka melakukan walkabout. Dan Hsien Loong mengatakan boleh berkempen melalui media sosial. Dan dalam hal ini, bila berkempen berkekang, yang ruginya adalah pembangkang, yang untungnya adalah kepada incumbent, penyandang kerajaan PAP itu sendiri. Jadi ini ada dikatakan taktikal. Dan satu lagi sebab adalah kenapa nak tunggu 6-7 bulan lagi, kerana 6-7 bulan lagi ekonomi Singapura akan lagi teruk. Baik buat sekarang sebelum teruknya. Jadi sebab itu saya katakan kenapa 1.5 jam, kerana dia berkait dengan apa yang berlaku di sini, di Malaysia. Kerana kita juga terfikir-fikir bila pula pilihan raya PRU15, dan jikalau PAP itu menang besar, Syarkawi, Prof, saya rasa dia akan tergerak hati di sini. Adakah pilihan raya PRU kita juga akan diadakan lebih awal? Jadi itu menjawab 1.5 jam. Okey, terima kasih kerana menjawab persoalan itu. Baik, saya difahamkan kita dah pun berjaya sebenarnya menghubungi rakan kita, iaitu koresponden bernama di Singapura, Masita Ahmad, yang difahamkan sudah pun ada bersama kita sekarang ini. Halo Masita. Hello Cik Syarkawi. Ya, dapat dengar suara saya dengan jelas? Ya, sangat jelas. Alhamdulillah. Masita sehat? Sihat Alhamdulillah. 4 bulan tak balik Malaysia ni. Okey, Masita, kita nak berkongsi pengalaman anda lah berada di Singapura. Hari ini pun sesuatu yang menarik berlaku di Singapura. Pilihan raya umum Singapura telah pun berlangsung, dan saya difahamkan ianya akan dilanjutkan sehinggalah jam 10 malam nanti, barulah kita boleh mengetahui keputusannya selepas itu. Tetapi situasi, senario pilihan raya umum Singapura kali ini dalam the new normal, dalam situasi COVID-19 dan sebagainya. Jadi apa yang Masita lihat di Singapura? Apakah ianya berlangsung dalam situasi yang terkawal dan sebagainya, Masita? Okey, boleh saya mula ya? Punca penangguhan 2 jam lagi. Berikutan langkah-langkah, puncanya adalah langkah-langkah keselamatan yang dijalankanlah. Okey. Pada asalnya pengundi diminta untuk memakai disposable gloves. Jadi itu mengambil masa. Disebabkan itulah mereka dengan tak silap saya dah sekitar pukul 2 tadi, mereka mengubah suai sedikit. Jadi pengundi tidak perlu lagi memakai disposable gloves, badai dengan
mencuci dengan sanitizer saja tangan. Ya. Okey, Mas Sita. Dan ada dikata, Silakan. Ya, juga mereka ada membuat time ban lah. Jadi saya tadi berada di sebuah sekolah pusat pendidikan di Tampines. Jadi saya tak berapa dengar sebenarnya. Tapi kami dapat mendengar ada gangguan sedikit. Jadi mungkin teruskan Mas Sita. At the same time itu kita akan cuba improve reception daripada Singapura nanti. Silakan. Okey, saya berada di sebuah pusat pengundian di Tampines pagi tadi. Kami pun pihak media tidaklah dibenarkan ayatnya berkeliaran sewenang-wenangnya. Jadi kami ditempatkan di pusat-pusat tertentu. Jadi untuk pagi tadi pengundian bagi the elderly and seniors lah. Jadi kami dibenarkan pada selama 2 jam untuk memperhatikanlah visual, gambar dan sebagainya. Tetapi dalam time ban yang disediakan untuk warga emas ni, ada pula yang sepatutnya tidak patut datang mengundi pada waktu tersebut, telah mengambil peluang. Jadi itu yang terganggu sedikitlah proses tu yang menyebabkan penangkapan ni berlaku. Okey, Mas Sita, saya juga nak dapat pandangan puan yang berada di Singapura. Reaksi rakyat Singapura sendirilah kerana mereka terpaksa turun mengundi dalam situasi yang berbeza jika dibandingkan dengan pilihan raya umum yang lalu, COVID-19 dan situasi yang mungkin apa yang disebut sebagai the new normal dan sebagainya. Dari segi sambutan pengundi-pengundi, ada tak memberi impak ataupun kesan kepada keseluruhan mereka yang turun membuang undi hari ini? Setakat 5 petang tadi, pihak Jabatan Pilihan Raya Singapura memaklumkan sudah 81% pengundi telah keluarlah. Ya. Setakat itu update terkini yang mereka keluarkanlah setakat 5 petang. Okey, satu lagi. Pengundi keseluruhan ialah kira-kira 2.65 juta. Ya, betul. Dan satu lagi juga tadi pun tetamu saya Prof menyebut tentang kempen pilihan raya kali ini berbeza sekali dengan sebelum ini. Saya difahamkan tak dibenarkan untuk berkempen, tak dibenarkan untuk meletakkan poster kain rentang dan sebagainya. Jadi kempen ini lebih banyak dijalankan secara orang panggil di talian melalui media sosial. Jadi apakah itu juga memberi kesan sebenarnya kepada apa yang kita nak panggil kegembiraan menyambut pilihan raya umum ini? Itulah saya pendedahan pilihan raya saya di Johor, membantu Biro Johor. Jadi kemerihan tu saya tidak rasai di sini. Semuanya dilakukan melalui talian, e-release, semuanya lah di pangkalnya. Jadi kepanasan itu hanya dilihat di online lah, dengan komen-komen marah, komen-komen like, love, semua tu. Jadi pada saya tidak dapat memberi gambaran apa harus dicakap ya, memberi mungkin sebenarnya Cik Syakawi. Ya. Okey, sebelum seperti Cik Syakawi, ya, silakan. Apa dia? Cik Syakawi katakan yang poster-poster bendera parti sekalipun saya tidak nampak sebenarnya. Memang tak ada. Saya menyusuri Changi Road dari hujung ke hujung, saya ambil visual. Memang buktikan kepada HQ lah, memang tak meriah. Jadi perang poster, jadi perang bendera. Perang poster dah tak ada. Okey. Sesuatu sebelum kita berpisah lah. Saya difahamkan bahawa PAP ialah parti pemerintah dikatakan akan menang. Mungkin apa yang disebut sebagai landslide victory sekali lagi di Singapura. Tetapi yang menariknya ialah 6 muka baru calon Melayu diketengahkan dalam PRU kali ini di Singapura. Mungkin boleh kita kongsi tentang isu ini? Ya, Cik Syakawi. Yang termuda Nadia Samdin namanya, berusia 30 tahun, mempunyai latar belakang undang-undang. Beliau
menyertai Setiausaha Agong PAP lah di Silong, di Amokyo, bagi mempertahankan Amokyo. Dan seorang lagi, mereka ni berumur antara 30 tahun, tidak lebih 50 tahun pun, sangat muda. Latar belakang pun keenam-enamnya dari swasta lah. Seorang dua latar belakangnya ada undang-undang lah, bidang undang-undang. Jadi mereka ni team up dengan senior, 8 lagi senior mereka lah, seperti Encik Masagol Zulkifli, Dr. Maliki Osman. Halo. Dan lain-lain lah. Ya. Okey, mungkin terganggu sedikit Mas Sita. Tak apa, Mas Sita, jangan ke mana-mana. Adalah di tempat yang anda ada sekarang ini, kerana mungkin selepas ini kita akan hubungi Mas Sita lagi. Banyak lagi isu yang ingin kita sembangkan. Ini pun satu isu yang menarik juga, Prof. Ya, kalau kita melihat tentang calon-calon Melayu 6 muka baru seperti apa yang Mas Sita sebut tadi, selain daripada calon muda Nadia Ahmad Samdin yang baru saja berusia 30 tahun, kita ada Zulkarnain Abdul Rahim diturunkan di JRC Chua Chu Kang. Ada Dr. Wan Rizal Wan Zakaria untuk Jalan Besar. Kemudian kita ada Muhammad Fahmi Aliman Marine Parade, dan Syahril Taha di Pasir Ris di Punggol, dan Mariam Jaafar di Sembawang. Jadi apakah anda melihat ini seolah-olah memberikan satu pembaharuan sebenarnya dalam pemilihan calon yang melibatkan calon-calon Melayu di Singapura? Saya rasa kita harus lihat kepada konteks yang lebih besar. Dari segi Prime Minister Lee, sebenarnya dia telah berjanji akan bersara dalam masa 2 tahun lagi, dan akan bagi jabatan kepada Deputy Prime Minister. Dari aspek itu dia memerlukan muka baru. So saya rasa dari segi perubahan itu adalah perubahan yang menyeluruh. Tak kira sama ada daripada calon-calon Melayu dan ataupun calon yang lain. Betul. Tapi saya tidak melihat ini satu-satu signifikan, kerana menjadi kaum minoriti di Singapura tidak menjanjikan kita satu platform yang kuat untuk kita bergerak dalam politik Singapura. So itu sebabnya keunikan sistem politik Westphalia di Singapura ni, dia ada sistem GRC dan SRC, Single Representative Konstitusi dengan Group Representative Konstitusi. So kalau kita letakkan calon Melayu di dalam SRC, calon Melayu tidak akan menang, kerana dominasi masyarakat Cina di situ. So itu sebabnya dalam peraturan GRC bahawa sekurang-kurangnya satu mestilah wakil daripada kaum minoriti. So, itu sebabnya diletakkan Melayu, sama ada Melayu ataupun India dalam GRC. Kritikan utama kepada sistem ini sebenarnya, kalau kita lihat apa yang dibangkitkan oleh pembangkang Singapura, adalah sebenarnya memberi kelebihan yang lebih kepada PAP, kerana setiap GRC ini akan akan diketuai oleh senior minister, macam Prime Minister Lee pun sebahagian daripada GRC. So di situ dia sudah ada satu ikon yang popular di kalangan pengundi, yang secara eventually dia akan menyebabkan sokongan kepada kumpulan-kumpulan GRC ini jika dibandingkan dengan yang lain. So dari segi situ pembangkang akan berada di dalam kedudukan disadvantage dalam sistem sedemikian rupa lah. Okey, barangkali Azmi, kalau kita lihat secara keseluruhannya, rata-rata berpendapat dan memang pun diakui seperti apa yang saya sebut tadi, bahawa PAP akan mencapai kemenangan besar, ataupun dalam bahasa yang mudah landslide victory dalam pilihan raya umum ini. Dan jelas bahawa legasi yang ditinggalkan oleh mendiang Lee Kuan Yew bersama dengan parti PAP itu seolah-olah tidak boleh digugat oleh parti-parti lain. Penerimaan rakyat Singapura terhadap PAP itu sudah begitu kukuh dan juga begitu kuat. Jadi apakah sebenarnya yang telah pun berlaku di politik Singapura ini, apakah begitu sukar sebenarnya untuk menembusi sebuah parti PAP yang begitu dominan sekali? Ya, perkara ini berlaku bukan secara tak sengaja. Bukan kerana itu pemikiran rakyat Singapura, bukan. Ini dirancangkan oleh PAP daripada mendiang Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong, sehinggalah Siang Long pada ketika ini. Itu memang direncanakan. Bercakap pasal calon-calon muka baru tu, secara keseluruhannya 73 calon baru, muka-muka baru. Tapi yang banyaknya 3 sukunya daripada PAP. Kerana kalau kita lihat PAP, perancangan mereka begitu teliti sekali. Jarang sekali berlaku perebutan siapa akan jadi Perdana Menteri. Bila Prof cakap dalam 2 tahun lagi Siang Long akan bersara, memang itu yang direncanakan. Dan kemungkinan Menteri Kewangan
ataupun timbalan Perdana Menteri akan mengambil alih. Jadi dalam hal ini, jadi perancangan itu dilakukan. Sebab itu yang calon daripada Melayu, bukan saja Melayu tapi India pun ramai juga muka baru muda-muda, kerana mereka mengatakan mereka lah pelapis yang dikatakan pada ketika ini pemimpin 4G, generasi keempat. Jadi ini dikatakan perancangan yang amat rapi sekali. Tapi cakap pasal Syakawi sebut arwah mendiang Lee Kuan Yew itu, kita tahu bahawa adik Seng Yang masuk kepada parti pembangkang. Betul. Kenapa? Mereka bertelagah legasi Lee Kuan Yew itu. Jadi Seng Yang dikatakan menggunakan platform politik ni untuk dikatakan sebagai tamu putih skor personal point lah. Jadi ini dikatakan. Tapi apakah itu akan memberi kesan kepada mungkin bukan secara serius tetapi sedikit sebanyak, apakah itu akan memberi kesan kepada Lee Hsien Loong? Tidak. Bagi saya, kenapa saya kata demikian adalah bila mereka bertelagah adik-beradik, Lee ni bertelagah, Siang Yang kata dia nak keluar, pindah, immigrate ke Australia. Tapi bila dia tahu pilihan raya akan diadakan, terus masuk pembangkang. Jadi apa yang saya lihat ataupun rakyat Singapura melihat adalah pertelegahan adik-beradik ini dibawa ke pentas politik. Jadi bagi saya ini tidak akan memberi kesan, kerana Siang Yang masuk politik, adik Siang Loong masuk politik kerana pribadi, bukan untuk dikatakan untuk masuk dalam politik. Tidak. Jadi saya rasa ini tidak akan memberi kesan yang mendalam kepada pengundi-pengundi di Singapura. Satu-satu parti yang dikatakan sedikit ada credibility ialah Workers Party lah, ataupun parti pekerja. Tetapi parti-parti lain yang turut sama bertanding dalam PRU kali ini, apakah mereka juga melihat apakah ada peluang sebenarnya kepada parti-parti ini? Saya tidak nampak. Kalau macam STP pun baru ditubuhkan pada tahun yang lalu. So masalah pembangkang ni adalah mereka tidak mempunyai isu. Isunya terlalu localized untuk mendapat satu mandat ataupun sokongan daripada rakyat. Kalau kita lihat apa yang isu dibangkitkan dan flyer yang dibagi dari rumah ke rumah, lebih menekankan kepada isu tentang masalah di HDB, masalah noise pollution, masalah penjagaan kanak-kanak di kawasan HDB, sustainable development dan sebagainya di kawasan komuniti. Tapi kita harus melihat rakyat Singapura harus melihat kepada aspek yang lebih besar. Bagaimana Singapura, kerajaan yang akan dilantik akan membawa Singapura berhadapan dengan recession yang akan berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Azmi tadi, dalam masa 7 bulan kita akan lihat ekonomi Singapura akan terus merunduk dan sebagainya, because it's a kind of export oriented punya country. So ini bermasalah. So pembangkang sering menimbulkan isu-isu yang bagi rakyat Singapura perkara itu bukannya sesuatu yang relevan. Contohnya dikatakan sebagai transparansi dalam election process. Jabatan pilihan raya sebenarnya diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. So tidak ada transparansi di situ. Ini dibangkitkan oleh rakyat Singapura. Tidak boleh ada opinion poll di Singapura. Berbeza dengan kita, berbeza dengan Indonesia, kita boleh ada opinion poll siapa yang akan lead dan sebagainya. So Singapura tidak membenarkan itu. So ada satu tekanan-tekanan yang menimbulkan tentang masalah demokrasi sebenar, apa demokrasi sebenar di Singapura. Tetapi bagi saya, rakyat Singapura tidak membeli kempen-kempen sebenarnya rupa, kerana mereka mahukan stability. Singapura ni dari segi mentality dia orang Singapura ni dia tidak mahu sudden change. So demokrasi bukanlah segala-galanya bagi mereka. Bagi mereka adalah economic stability, itu yang paling penting. Bagaimana nak meniaga, bagaimana nak mendapat investment, bagaimana untuk menentukan bahawa tidak ada unemployment, pekerjaan itu ada sesuai job security dan sebagainya. Itu yang harus di-tackle sebenarnya oleh pembangkang. Itu sebabnya pembangkang ni tak ada isu. So itu menyukarkan lagi mereka untuk, bagi saya, untuk mendapat
memenangi hati rakyat Singapura dalam pilihan raya pada tahun ini. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang mungkin bersama kami ketika ini, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa kami telah pun membuka dua talian itu kepada anda, 0320594624 dan juga 0320594625, kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara hari ini. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Singapura memilih 2020, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat, iaitu Profesor Dr. Muhammad Kamarul Nizam Abdullah dan juga Azmi Hassan yang berada di studio Ruang Bicara ini menemani saya. Baik, sesuatu yang menarik juga Azmi, kalau kita lihat apa yang perlu dilakukan oleh PAP hanyalah memenangi 47 sekurang-kurangnya daripada 93 kerusi yang dipertaruhkan. Dan sesuatu yang menarik juga, dua pesaing utamanya ialah Parti Pekerja dan juga Parti Kemajuan Singapura, macam Prof sebut tadi, yang baru ditubuhkan. Jadi apakah anda melihat bahawa kali ini pun akan menjadi satu laluan yang cukup mudah dan selesa bagi PAP sebenarnya? Ya, cakap pasal Parti Kemajuan Progress Parti Singapura itu, yang menariknya ianya diasaskan oleh orang kuat PAP yang tidak bersetuju dengan dikatakan birokrasi, cara tadbir urus PAP. Dan juga seperti kata Syakawi tadi, adik Siang Long, Siang Yang memasuki Parti Kemajuan Progress ini. Cakap parti buruh tadi ataupun Parti Pekerja, ianya adalah salah satu parti yang ada kerusi pada ketika ini di Parlimen, iaitu saya ada 9 kerusi semuanya. 6 kerusi. 6 kerusi, ya. Jadi maksud 6 campur 3 saya rasa. Yang 3 tu kita kena terang tu apa yang menarik 3 tu. Seperti kata Prof Kamarul Nizam tadi, sistem di Singapura itu dikatakan memberi kelebihan kepada penyandang kerajaan, itu PAP. Dan bila bercakap tu, saya dah lupa apa soalan Syakawi tadi. Apakah ini satu laluan yang cukup selesa sebenarnya bagi PAP? Memang selesa. Apa yang Siang Long mencari pada ketika ini adalah untuk meninggalkan legasi beliau. Kerana 2015 Singapura beliau mendapat 69% undi populariti. Itu penting bagi kerajaan PAP, dan besar kemungkinan bukan saja landslide victory, kemungkinan akan dapat menghampiri 90 kerusi, tetapi beliau mahukan legasi selepas 2 tahun 3 tahun ini bahawa majoriti yang dipilih itu adalah melebihi 70%. Itu penting bagi beliau. Dan menariknya, kalau kawasan beliau Ang Mo Kio memang tak ada masalah. Yang satu yang paling menarik adalah bakal Perdana Menteri di kawasan timur GRC, yang di mana 2015 hanya mendapat 49% undi majoriti di situ. Jadi itu yang dikatakan di Singapura, walaupun bukan undi majoriti yang menentukan siapa menang siapa kalah, itu first siapa yang pass the poll dulu, tetapi dari segi prestasi, dari segi moralnya, dari segi egonya, saya pasti itu adalah penting untuk mendapatkan 70% itu. Landslide memang akan landslide dalam perkara ini. Target PAP barangkali Prof, kita tahu saingan mereka, ataupun kalaupun ada sedikit saingan, datangnya daripada Parti Pekerja. Dan macam apa ni Azmi sebut sendiri, mereka ada 6 plus 3. Jadi 9 kerusi. Dan ini merupakan satu jumlah yang agak besar juga. Dan PAP sekarang ini mungkin target mereka, kalaupun tidak mengurangkan, tetapi sekurang-kurangnya mungkin menghapuskan terus penguasaan Parti Pekerja ini. Jadi pandangan Prof, apakah ini akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Ini pulang kepada penghuni di sini, sama ada mereka akan maintain the status quo ataupun mereka akan memberi mandat yang begitu besar, landslide victory kepada PAP. Kira kawasan Aljunied itu memang kawasan yang agak kuat untuk parti buruh. Tetapi kita pun juga harus bear in mind bahawa sekarang ni ada dalam perlembagaannya yang penambahan 12 non-representative konstituensi, yang mana parti-parti yang kalah, pembangkang yang kalah paling tertinggi akan dilantik secara automatik sebagai non-representative member of parliament di parlimen. So ini sebenarnya
adalah moral boost kepada apa dikatakan kepada pembangkang, tetapi tidak akan merubah apa-apa bagi saya, kerana jika sekiranya PAP menang 93 konstitusi pun dengan 12 lagi non-representative MP, dia tidak akan merubah apa-apa dari segi, mungkin dari segi amalan demokrasi itu akan merubah cara mana Singapura berdebat tentang sesuatu isu di parlimen. So ada lively discussion di parlimen dan sebagainya. Tetapi bagi saya, jika PAP meraih penuh keputusan bersih dalam pilihan raya ini, sebenarnya itu adalah satu moral boost seperti yang dikatakan oleh Azmi. Ini dia ada dia punya ego. Kalau kita orang dah besar tu, seorang penyokong kata semua penyokong telah menyokong kita, bila 2-3 orang tak menyokong kita, kita merasakan apa salah kita. Sedangkan kita rasa orang semua dah menyokong kita. So ini mentaliti yang ada dalam PAP. So mereka tidak mahu mendapat, pada satu ketika mendapat 60% ya. Dia punya paling rendah ya, dalam 2011 tak silap saya, dia mana popularity vote itu begitu rendah. So bagi orang yang telah banyak berkuasa, mengapa? Pertanyaannya, mengapa rakyat tidak menyokong, sedang kita telah melakukan banyak bagi Singapura semenjak merdeka, membangun dan sebagainya. Apa yang dikehendaki oleh rakyat Singapura? Ini bila Prof sebut ini menarik. Barangkali kita kongsi bersama nanti. Azmi, barangkali apa isu yang mungkin dibangkitkan oleh parti-parti pembangkang di Singapura dalam pilihan raya kali ini dalam usaha untuk menarik hati pengundi-pengundi? Ya, seperti kata Prof tadi, isu bread and butter, isu yang betul-betul localized. Kalau nak diungkitkan apa yang berlaku di sini, macam PRK Cina lah, memang betul-betul isu yang orang tempatan, orang tu ya faham. Jadi sama juga, di mana kalau pembangkang kata nak berikan, mereka nak menggantikan PAP, rakyat Singapura akan tolak. Jadi mereka memerlukan isu. Jadi tak ada isu yang mengatakan bahawa perkara ini kenapa mereka perlu pilih pembangkang. Dan katakan seperti tadi bahawa jikalaulah 93 dimenangi oleh PAP, pembangkang akan dilantik sehingga sekarang 12. Dulu 9 saja, sebab dicampur 6 campur 3 tu. Jadi dalam perkara ini pengundi Singapura akan memikirkan kalau dia pilih PAP pun pembangkang tetap ada yang 12 itu. Jadi dalam hal ni sebenarnya sukar bagi pembangkang untuk naik kerana mereka tak ada isu yang mengatakan mereka ni lebih baik daripada PAP, kecuali untuk mewarnai demokrasi, memberi sedikit kekuatan kepada suara-suara yang boleh melawani PAP, itu sahaja. Jadi sebab itu saya memanggilnya sekarang. Kalau memanggil tahun depan, ekonomi Singapura akan menjadi lebih teruk. Jadi ini dikatakan bahawa percaturan Seng Long yang saya katakan tadi, mereka merancang dengan begitu rapi sekali. Mereka memikirkan apa yang berlaku 6 bulan, 7 bulan lagi. Jadi dalam hal ini memang sukar untuk pembangkang dikatakan memberi satu tentangan kepada PAP, dikatakan amat sukar sekali walaupun dalam keadaan pandemik ini. Saya tertarik hati Prof. Tadi pun Prof sebut sebentar lalu lah tentang perwakilan perseorangan dan kemudiannya perwakilan berkumpulan. Ramai juga mungkin penonton-penonton kita yang agak confused sebenarnya. Saya pun confused. Apa perlunya perwakilan berkumpulan itu diadakan? Adalah kerana jumlah penduduk yang ada di kawasan tersebut, ataupun apa alasan yang digunakan? Alasannya, salah satu alasan utamanya adalah untuk memberi ruang kepada representatif pada kaum minoriti itu sendiri. Kalau kita buat single representative, dia tidak melambangkan keseluruhan masyarakat majmuk Singapura itu. So pengiblatan, kalau satu ketika dulu ada perdebatan di Singapura, jadi dari segi kurangnya minat masyarakat dalam politik, melibatkan diri dalam politik, terutamanya golongan-golongan minoriti. Sedangkan dasar dan polisi kerajaan itu juga merefleksi kepada apa yang dikehendaki oleh golongan minoriti. So they need that. Mereka mahukan, kerajaan PAP mahukan satu suara daripada minoriti. So diwujudkan satu sistem yang unik dalam saya rasa tidak ada dalam dunia. Tak ada politik lain. Di Singapura saja ada GRC ini. So di mana diwajibkan setiap satu kaum minoriti mewakili grup tersebut. So dia memberi suara kepada golongan minoriti. So untuk memberi lebih
imbangan demokrasi, political representation, penglibatan politik masyarakat minoriti dalam sistem politik Singapura. Kalau tidak, dia akan didominasi oleh satu kaum saja. Bagaimana anda melihat Azmi, personality Lee Hsien Loong sendiri? Yalah, kita pernah melihat dia menyampaikan ucapan dalam bahasa Melayu begitu fasih, begitu tersusun dan sebagainya. Apakah Lee Hsien Loong personality juga mungkin akan menjadi sesuatu, memberikan kekuatan dan juga kelebihan kepada PAP sebenarnya? Ya, memang itu politik Singapura. Mereka memerlukan ikon. Kalau tidak, Hsien Loong saya rasa kalau menang ni penggal kelima ni menjadi Perdana Menteri Singapura. Jadi kekuatan Hsien Loong itu dikatakan amat kuat sekali, walaupun terdapat pergaduhan adik-beradik, tetapi kekuatan beliau itu tetap dikatakan amat utuh. Jadi menarik bila Prof. Kamil Nizam mengatakan pasal GRC tadi. Memang secara tersuratnya itu hasrat yang mencadangkannya adalah kerajaan PAP, bukan SPR. Kalau kita SPR kan tidak. Itu menariknya di Singapura. Penyandang itu mempunyai kuasa yang amat penuh. Sebab 2015 cuma 89 kawasan saja, tapi sekarang 93. Jadi kalau kita ini mesti kerja SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya kan, tapi di Singapura tidak. Ini adalah cadangan daripada kerajaan yang menyandang, iaitu kerajaan PAP. Jadi apa saja jua mereka buat, itu GRC ke SMC ke, naik daripada 89 ke 93, akhirnya ianya memberi kelebihan kepada mereka. Itu kritikan yang diberikan oleh pembangkang itu sendiri, bahawa kalau kita Suruhanjaya Pilihan Raya itu adalah satu yang independen, bebas. Tapi di sana Jabatan Pilihan Raya itu diletak di dalam Jabatan Perdana Menteri. So dari situ parti pemerintah mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh Jabatan Pilihan Raya. So itu kritikan dari segi transparansi proses demokrasi di Singapura. Jadi adakah dia transparent, fair kepada parti pembangkang? Persoalan-persoalan yang timbul di sini. Dia masalah parti pembangkang, dia tak ada ahli politik minoriti. Parti Demokratik ke parti buruh pekerja ke, dia memang tak ada. Dia satu kaum je kebanyakannya. Parti PAP dia ada, dia senang. Memang mudah diambil daripada luar, mengambil menjadi calon mereka. Jadi itu yang dikatakan yang menjadi masalah pada pembangkang, tapi memberi manfaat yang paling besar kepada kerajaan sendiri. Sebab itu saya katakan bahawa PAP ni mereka berfikir 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tapi dalam kempen ini selalunya Hsien Loong mengatakan pilih kerajaan yang boleh membawa anda 10 tahun lagi, 1 dekad lagi. Tapi yang kempen hari ini adalah esok. Jadi berbeza sedikit kempen kerana masalah pandemik COVID-19 ini. Bila you sebut tentang kempen Azmi, Prof, sesuatu yang agak menarik juga sebenarnya dimainkan dalam kempen Pilihan Raya Singapura kali ini adalah tentang kos sara hidup yang dikatakan semakin menekan rakyat Singapura. Sejauh mana anda melihat bahawa ini adalah satu statement yang betul ataupun hanya mainan politik sebenarnya? So, kalau kita lihat pun dalam laporan kos sara hidup dunia kan, even kos sara hidup tertinggi di negara Asia Tenggara, Singapura ada nombor utama. So itu menunjukkan fakta, itu adalah fakta. Kos sara tinggi yang agak tinggi di Singapura. Tetapi kita juga harus faham bahawa rakyat Singapura juga disubsidi oleh pemerintah melalui housing, HDB dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa di mana-mana dunia ni kos barangan semakin meningkat. Kita tidak tahu apa yang berlaku selepas COVID ni, sebab kos barang ini selalunya dikaitkan dengan kenaikan harga minyak dan sebagainya, kos pengangkutan dan sebagainya. So persoalannya, adakah kos barangan ni akan merudum oleh kerana permintaan terhadap minyak itu semakin kurang, ataupun kos ini akan terus meningkat? Terus meningkat di seluruh dunia. Kerana apa? Kerana sumber itu semakin kurang. So saya melihat kepada perspektif yang kedua ini, bahawa kos itu akan terus meningkat kerana sumber itu akan kurang. Kalau kita lihat, Singapura ini adalah negara yang terlalu bergantung ke import. Dari segi makanannya, ikannya dan sebagainya, sara-sara hidup semua kebanyakan diimport. Sama ada dari Australia, China, UK, dan dia terlalu bergantung kepada Malaysia. Saura-saura datang daripada Malaysia. So dalam COVID-19 ini proses dari segi
proses untuk penghantaran itu semakin meningkat, dan ini memberi kesan kepada kos yang ada di Singapura itu sendiri, dan permintaan itu semakin tinggi. Tetapi at the same time, masalah yang utama adalah adakah gaji meningkat okey di Singapura. Dan kita juga harus faham apa dihadapi oleh rakyat Singapura, bahawa makin ramai mereka tidak dapat bekerja, terutama mereka ni yang dari industri hospitality, kilang-kilang dan sebagainya. So banyak dia punya pekerjaan seperti kita bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Kan, adakah mereka akan mengambil alih pekerjaan asing kerana pekerjaan mereka sendiri sudah tidak ada, ya. So itu adalah permasalahan utama. Tapi mereka ada juga pakej rangsangan seperti mana yang kita ada memberi bantuan bulanan kepada majikan, ya, untuk hire pekerja-pekerja lokal jika dibandingkan dengan pekerja-pekerja daripada luar. So ini tekanan yang dihadapi oleh rakyat Singapura dari segi bahawa mereka dah tak ada kerja. Ya, tapi at the same time, kos semakin meningkat. So di mana mereka akan dapat wang? So ini kata dia cabaran yang harus dihadapi oleh PAP seperti yang katakan oleh Azmi ni. Ya, dia punya indeks ekonomi akan semakin merudum. So they need a new mandate untuk terus ke hadapan dari segi kerajaan yang ada sekarang. Okey. Ya. Baik, kita berehat sekali lagi, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda tentunya mana lagi, Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Singapura memilih 2020. Baik, banyak isu sebenarnya yang kita nak sembang-sembang. Ini Ming, pasal ELD Nafi dakwat dalam pen khas hilang selepas beberapa minit. Saya tak tahulah sejauh mana betul ataupun tidaknya berita ini, tetapi ini isu yang dimainkan di Singapura sekarang ini. Ya, ELD itu SPR kita lah. Tapi masalah kata Prof tadi, ELD diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ya. Memang berbeza dengan SPR kita. Jadi itu dikatakan sebagai salah satu berita yang dikatakan tular. Tapi bagi saya sama juga kita pernah lalui di mana dikatakan dakwat yang dicelup pada jari kita hilang. Tapi sebenarnya tidak. Jadi ini adalah dikatakan sebagai satu propaganda ataupun perang saraf, gerak saraf untuk dikatakan cuba memberi gambaran yang tidak baik kepada pilihan raya di Singapura. Tapi bagi saya perkara ini, saya lebih percaya bahawa perkara ini adalah perkara kabar-kabar yang tidak betul. Cuma dikatakan perang saraf, gerak saraf daripada satu pihak yang ingin mengucak-kacirkan keputusan pilihan raya ini. Okey, masa yang diberikan Prof oleh pihak Singapura, ELD khususnya lah untuk berkempen dan sebagainya hanyalah 10 hari. Jadi apakah anda melihat 10 hari itu sebenarnya masa yang memang bersesuaian dengan keadaan ataupun senario lanskap politik Singapura itu secara keseluruhannya? Saya nak mengatakan bahawa Singapura itu mengamalkan satu demokrasi yang penuh tu taklah, kan? So kita faham Singapura ini dia punya demokrasi itulah berbeza daripada demokrasi yang kita faham. So seperti yang katakan oleh Saudara Azmi itu bahawa segala aspek politik dan sistem politik itu dikontrol, dikawal semenjak merdeka lagi oleh PAP. So even dalam DRC pun kita ditawarkan, dicadangkan oleh parti yang memerintah. So bagi saya tak, apa soalan tadi? Lupa tadi. 10 hari. 10 hari itu kan. 10 hari itu kritikan daripada pemagang. Ya, tak cukup. Ya. 10 hari itu termasuk hari yang dikatakan satu hari rest period kan. Itu masuk tu. Kita pun ada juga dulu. Kan? Kita pun parti pembangkang, parti yang berada yang disadvantage pun akan mengkritik keputusan tersebut. Tetapi mungkin ada beberapa rasional yang dilakukan oleh pihak
yang Suruhanjaya Pilihan Raya di siapa, di Singapura, apa nama dia? ELD ya, ELD, bahawa dalam keadaan COVID begini kan, tidak perlu melakukan proses meraih undi yang besar, kerana masing-masing dibuat dalam bentuk elektronik dan sebagainya, dan mungkin ada walkabout daripada rumah ke rumah. Tapi isu yang penting bagi parti pemerintah adalah once for all dia harus diselesaikan, ya, pilihan raya dalam COVID dalam suasana norma baru seperti yang Saudara Syakawi jelaskan di peringkat awal tadi. Dan saya rasa sebenarnya Singapura dah decide. So whatever propaganda ataupun kritikan ataupun perayaan undi oleh parti pembangkang, dia tidak akan mempengaruhi pengundi dari segi situ. So bagi saya, mungkin kritikan dilihat daripada perspektif mana kita lihat. Bagi kerajaan ni, dia nak selesaikan yang segera dalam keadaan COVID yang gini, dan dia mau mendapatkan mandat yang baru. Tapi bagi pembangkang ini tidak adil. So dia adalah relatif, adil atau tidak, bagaimana kita menggunakan sepenuhnya 10 hari itu. Kalau dibagi sebulan pun, kalau tidak ada apa-apa isu yang besar di Singapura, bagi saya dia tidak relevan. So bagi rakyat Singapura ialah mereka dah selesa dalam keadaan sekarang, selesa dari segi it's no issue of corruption. Singapura is free from corruption secara relatifnya. Standard of living ada tinggi. Okay, so banyak fokus yang saya katakan tadi lebih kepada yang dibangkitkan oleh parti pembangkang lebih kepada isu-isu domestik, isu-isu rumah tangga di Singapura yang tidak boleh meraih minat masyarakat. Mungkin dari segi bagaimana nak meraih undi daripada generasi muda ini. Adakah generasi muda terpengaruh dengan apa yang disuarakan oleh parti pembangkang? Tetapi bear in mind juga bahawa generasi muda ini juga mereka yang terjejas daripada kesan ekonomi COVID-19. So they need a kind of job security. So mungkin kalau kita dibandingkan 2015 yang di mana ataupun 2011 yang mana banyak dikatakan bahawa generasi Y dan Z inilah yang menyumbang kepada sokongan kepada pembangkang dan kurangnya sokongan kepada parti PAP, mungkin mereka akan berubah alih kepada PAP semula, kerana bagi mereka adalah dia punya job security, survival itu adalah penting dalam keadaan yang tidak menentu sekarang. Peluang yang diberi kepada calon-calon muda ini pun satu isu yang menarik sebenarnya. Dan barangkali apa yang berlaku di Singapura itu mungkin juga akan berlaku di negara kita. Kita harapkan bahawa mungkin akan ada calon-calon muda yang akan diketengahkan dalam PRU 15 nanti. Tetapi apakah anda melihat bahawa inilah masa yang paling sesuai sebenarnya apa yang dilakukan oleh Singapura, mendedahkan muka-muka baru, anak-anak muda untuk bertanding dalam pilihan raya adalah satu langkah yang baik dilakukan oleh pihak Singapura. Ya, persiapan PAP itu dah lama lagi dah. Daripada 2018 lagi, Sian Loong menyatakan ini pengganti saya, itu Menteri Kewangan Seng Yat tadi. Jadi mereka ni diletakkan dalam kumpulan generasi keempat, dipanggil 4G. Dan kumpulan ni kumpulan yang muda-muda. Jadi bila parti PAP dikatakan menengahkan begitu ramai calon-calon muda, ianya bukan seorang dua. Jadi saya nak kaitkan dengan apa yang harapan Syakawi di sinilah di Malaysia. Adakah akan ada calon muda dan calon baru? Jadi itu harapannya dengan jumlah yang banyak lah, bukan seorang dua saja. Jadi itu yang diperlukan. Sebab katakan Prof tadi, pekerjaan, ekonomi itu adalah penting. Sebab saya nak kaitkan dengan perbincangan Malaysia dengan Singapura pada ketika ini, nak dikatakan nak membuat katakan green travel antara dua negara. Singapura ditarik begitu berat untuk bersetuju. Dia kata dia nak minta Malaysia benarkan rakyat Singapura pergi ke Malaysia dengan kekangan yang minimum. Tapi bila rakyat kita nak ke sana, macam-macam. Bukan ada reciprocal di sini. Kenapa dia buat macam tu? Dia nak lindungkan pekerjaan lah. Sebab diberitakan hampir 400,000 pekerja kita yang selalu berulang alik itu akan dibuang kerja ataupun telah pun diberhentikan. Jadi itu dasar PAP sememangnya dia betul pandai sekali. Dia nak menjaga rakyat dia, menjaga pengundi-pengundi dia. Sebab tu Dato' Seri Syamuddin Hussein Onn mengatakan mungkin bulan depan baru akan selesai perbincangan ini. Saya rasa susah nak selesai ni. Sebab bagi saya
kita memerlukan hubungan, komunikasi, perhubungan rakyat itu perlu dibuka. Tapi bagi saya, kerajaan Singapura begitu mengambil pendekatan yang begitu berhati-hati. Kenapa? Dia nak melindungi pekerjaan untuk rakyat mereka. Bila rakyat kita dibuang kerja, maka ada banyak pekerjaan kosong. Jadi itu dasar-dasar kerajaan PAP untuk menarik pengundi. Walaupun dalam keadaan sekarang begitu tertekan, seperti saya setuju dengan Prof kata tadi, rakyat akan mengundi kerajaan yang telah diuji dengan dasar-dasar mereka. Tapi apakah ini akan memberi impak ataupun kesan dalam bilateral relations antara Malaysia dan Singapura dengan apa yang dilakukan, membuang pekerja-pekerja kita, tidak membenarkan pekerja-pekerja kita masuk dan sebagainya? Apa respon yang harus kita lakukan pula? Saya tidak nampak dari segi, bagi saya seperti yang kata Lazmi, ia untuk melindungi hak pekerja. Mereka harus menyediakan create jobs, opportunity kepada rakyat. Kita pun begitu. So kita sekarang ni pun setelah mula replace yang dulu yang diisi oleh pekerja-pekerja asing. So oleh kerana ramai rakyat kita yang sudah hilang pekerjaan, kita minta mereka replace pekerja-pekerja asing. Dan dari segi itu kita lihat bahawa sambutan yang dibuat oleh rakyat Malaysia kepada kerja-kerja yang dirty, tiring dan sebagainya semakin meningkat kerana mereka have to survive. So analogi yang sama juga kita boleh lihat dalam konteks Singapura. So kerajaan PAP sudah mula memperkenalkan bahawa job itu harus diberi keutamaan kepada rakyat mereka sendiri. So dari segi supaya mereka dapat survive dalam konteks COVID-19 ini. So satu segi saya rasa Malaysia harus faham dalam konteks tersebut kerana kita pun melakukan benda yang sama. Mungkin kita boleh tanya dari segi bagaimana dia memberi kesan antara Malaysia dengan Bangladesh, kerana banyak pekerja-pekerja Bangladesh dah hilang pekerjaan, dihantar dan sebagainya. Bagaimana hubungan kita dengan Indonesia? So kita pun mengatakan bahawa kita harus menjaga rakyat kita, kebajikan rakyat kita sendiri. So itu adalah hak sesebuah negara. So bagi saya Malaysia terpaksa mengiktiraf dan menghormati keputusan Singapura. Tapi mungkin apa yang dilakukan itu ada tricky sikit lah. Dia buang tu cara yang macam kata licik sikit lah. Ada terlalu licik dari segi bahawa dia kata tak boleh masuk dan sebagainya. Sedangkan peraturannya kalau tak boleh bekerja, yang dia akan dibuang kerja. Kan? Syarikat Singapura akan buang kerja sebab dia tak masuk kerja. Sedangkan sebenarnya kerajaan you sendiri yang tak benarkan you masuk ke seberang tambak. So dengan cara itu dia eventually lihat bersih lah dari sebab itu bahawa pekerjaan itu akan diisi oleh orang tempatan. Sedangkan sebenarnya ini seperti sesuatu yang terancang seperti yang kata Azmi katakan, agar mereka sedikit demi sedikit membuang pekerja asing dan digantikan dengan pekerja-pekerja tempatan. Okey, cuba kita hubungi semula koresponden bernama di Singapura, iaitu Masita Ahmad yang saya difahamkan mungkin sudah pun ada bersama kita sekarang ini. Halo Masita. Ya. Okey. Silakan Abang Sita, kita nak tahu perkembangan terkini sekarang ini tentang PRU di Singapura, dan hampir sudah pun 9 lebih sekarang ini pengundian akan ditutup pada pukul 10. Jadi perkembangan setakat ini Mas Sita, boleh kita kongsi bersama? Ya Cik Syakawi, masih ada 30 minit lagi untuk masa pengundian. Mungkin saya maklumkan sedikitlah, di sini pihak Jabatan Pilihan Raya tidak membenarkan pesakit COVID mengundi, dan yang berada di kuarantin juga tidak dibenarkan mengundi. Mereka membentuk satu ruang untuk pesakit yang menjalani yang kita panggil stay home notice, yang menjalani kuarantin di rumah, diberi satu time ban untuk mengundi. Mereka inilah yang sekarang ini sedang beratur lah, boleh dikatakan, untuk meneruskan pengundian dalam masa yang tinggal berbaki kurang 30 minit ni. Maaf Cik Sakawi, saya agak
saya mendengar suara saya semula jadi macam confused. saya tak yalah. Okey. Tak maaf. Ya, kita nak tahu juga Mas Sita. Kita tahu apa ni proses pengundian akan tamat pada jam 10 malam nanti, setengah jam saja lagi lebih kurang. Keputusan awal agaknya dijangka pukul berapa baru boleh kita ketahui? Ya, saya bertanyakan kepada rakan-rakan yang pernah pengalaman dalam pilihan raya sebelum inilah 2015. Mereka mengatakan jika waktu mengundi ditutup pada pukul 8 malam, kebiasaannya keputusan pertama akan keluar seawal 10 malam. Jadi untuk malam ini sudah diinjak 2 jam lagi. Mungkin kita melihat pada pukul 12. Betul. Jadi setakat ini dari segi peratusan yang sudah pun turun mengundi, apakah masih tak ada tak figure itu? Tidak ada. Jabatan Pilihan Raya setakat 5 petang tadi saja maklumat yang terkini yang kami perolehi. Tapi tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak diingini berlaku ke apakah, semuanya berjalan dengan licin dan teratur di Singapura? Cuma berita palsu lah Cik Syarkawi tadi berkaitan dengan mereka menggunakan dakwat khas lah untuk mengundi. Jadi adalah berita palsu yang disebarkan bila menggunakan pen tersebut, dakwat tu akan hilang dalam beberapa minit je. Berita palsu lah yang tersebar awal pagi tadi. Jadi apa lagi Mas Sita yang boleh kita kongsi, apa saja informasi yang mungkin ada kepada anda yang mungkin kita boleh kongsi bersama dengan penonton-penonton secara live direct dari Singapura daripada anda? Sebenarnya Cik Syarkawi, hati saya tak sedap sebenarnya. Kenapa? Tak tahu, terlalu sunyi dekat sini. We have that something brewing, like not comfortable. Kami berkongsi di sini tapi kita tak tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku sekarang ni. Kesunyian itu maksudnya apa? Tak ada orang, terlalu Singapura yang penuh begitu ramai orang selalunya. Kenapa tiba-tiba Mas Sita menjadi sentimental dan merasa sunyi agaknya? Rindu kat orang lain ke? Itulah. Bukan. Pada satu ketika tadi terlalu lama pihak apa kita panggil Jabatan Pilihan Raya untuk mengumumkan berapa ramai pengundi telah keluar. Dari 12 tengah hari sunyi, tiada update, tiada apa-apa. Sehinggalah pukul 5 tadi. Jadi kami macam tertanya-tanya, what's going on? Apakah media lain juga mengalami perkara yang sama, membuat tak komplain kepada ELD tentang perkara ini? Kami bertanya tapi tiada jawapan dan hanya kemudiannya mereka mengumumkan lanjutan tempoh pengundian tersebut. Okey, jadi itu saja agaknya Mas Sita daripada anda, ataupun ada lagi yang ingin anda sampaikan? Itu sajalah Cik Syarkawi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf juga sebab tersangkut-sangkut. Tak apa Mas Sita, kami faham. Jadi terima kasih banyak-banyak Mas Sita, dan teruslah menjalankan tugas anda di Singapura, dan mungkin kita nanti akan hubungi anda untuk mendapatkan keputusan terkini, bukan dalam program ini tetapi mungkin selepas jam 12 malam nanti dan sebagainya. Jadi kita lihat. Syarkawi, bila saya mendengar Puan Mas Sita panggil Syarkawi tu Encik Syarkawi, dia jarang rakan sekerja tu panggil Encik. Jadi nampak sangat dia hormat kepada Encik Syarkawi itu lah. Mungkinlah, alhamdulillah. Macam saya panggil Azmi Tuan tadi lah. Saya rasa Mas Sita ni dia rasa dalam keadaan norma baru pilihan raya ni, dia tak rasa seronok. So tak ada lively, tak ada itu yang macam kita sebut tadi, kegembiraan itu tidak ada kan, the excitement itu. Satu perkara yang patut penonton tahu adalah kenapa Puan Mas Sita tadi berasa sangsi tentang kehadiran keluar mengundi adalah di Singapura ianya adalah wajib bagi mereka yang berumur 21 tahun, wajib, dan selalunya lazimnya lebih daripada 93% akan keluar. Jadi bila katakan 5 petang tadi baru 83% ada benda yang tak kena. Adakah akan ramai tak keluar mengundi kerana undi protes, kerana protes mereka,
kemungkinan itu juga ELD lambat mengeluarkan ataupun kerana ini mungkin pandemik ini. Sesuatu yang menarik juga, Ami. Kalau kita lihat media di Malaysia lah untuk liputan pilihan raya, baik PRU ataupun PRK dan sebagainya, kita lihat bahawa media berebut-rebut untuk mengeluarkan berita-berita terkini sebenarnya untuk disampaikan kepada rakyat. Tetapi di Singapura, macam apa yang disebut oleh Mbak Sita tadi, nampak seolah-olah begitu sukar untuk mendapat the latest news. Ya, betul. Sebab sebelum ke udara tadi saya cuba scan berita-berita daripada Singapura, memang tak banyak. Yang ada pun 4-5 jam sebelum ini. Jadi benda tu benda yang dah lama. Jadi tak tahu kenapa, adakah kerana sebab pandemik ini berita lambat dikeluarkan oleh ELD, saya pun tak tahu. Tapi satu perkara adalah sistem SOP yang dikeluarkan oleh ELD itu dah mengikut daripada Korea Selatan yang telah melakukan pilihan raya mereka. Dan kita juga di sini kena belajar banyak kesilapan Singapura buat tu. Macam kena pakai sarung tangan ataupun kena pakai pen yang disediakan, tapi dibenarkan pengundi bawa pen sendiri. Jadi dalam hal ini kita juga perlu belajar apakah kesilapan-kesilapan ataupun keikhilafan yang telah dilakukan di Singapura, kerana kita juga besar kemungkinan akan berhadapan dengan pilihan raya semasa pandemik ini. Jadi ini dikatakan menarik. Saya tidak pasti tadi laporan daripada Mas Sita, sama ada kerajaan Singapura ada mengundang, tapi dalam keadaan COVID mungkin tidak ada mengundang permati antarabangsa. Kita tidak tahu kan, sebab dia tutup. So dari segi alasan itu rasa itu jadi isu di sini, bahawa tidak ketentuan keadaan itu sendiri kan. So tidak ada laporan. So laporan-laporan bebas yang boleh meratifikasi apa yang berlaku dalam pilihan raya Singapura ni. So COVID-19 ini sebenarnya menjadi satu cabaran yang baru. So sebagaimana kalau kita akan mengadakan pilihan raya pada tahun ini, kan, bagaimana ia dilakukan. So banyak norma-norma baru, mungkin waktu pilihan raya itu akan diperpanjangkan, kerana dalam norma baru ni beratur dah kena panjang. Kita kena penjarakan sosial dan sebagainya, dan kita bila pilihan raya ni kita excited sikit, ya, kalau jika dibandingkan dengan Singapura tu, kan, dalam keadaan politik kita dan segala ini, itu agak menarik lah bagaimana kita boleh belajar apa yang berlaku di Korea Selatan dan juga pilihan raya yang berlaku di Singapura sekarang. Bila Prof sebut tentang soal itu, apakah Prof dalam hati kecil Prof seolah-olah ingin mengatakan ataupun ingin menyampaikan, Azmi pun sebut benda yang sama juga, bahawa PRU 15 seolah-olah akan diadakan tidak lama lagi? Saya merasa political pandit lah. Jadi macam kita buat satu perjudian, anggapan bahawa dalam keadaan suasana politik yang ada di Malaysia sekarang ini, kemungkinan itu ada. Ya, kerana kerajaan sekarang ini, pemerintah sekarang ini, kerajaan baru ini, mereka ingin mendapatkan satu mandat baru seperti mana juga Singapura. So sebab Malaysia juga akan berhadapan seperti mana Singapura. Sebab dari segi ekonomi kita bergantung kepada ekonominya. Kita ada ekonomi terbuka. Apa yang berlaku di peringkat global akan memberi kesan kepada kita. So percaturan pemerintah sekarang ini, jika dilakukan kemudian dan ekonomi kita semakin merundum, dia akan menaikkan kemarahan, ya, pengundi, penduduk dan sebagainya. Dan apabila kerajaan tidak berupaya untuk menyelesaikan dalam bentuk jangka pendek dan sebagainya, mungkin banyak pekerjaan akan lebih banyak hilang dan sebagainya. So ini sesuatu yang di mana kerajaan tidak mampu untuk melakukannya. So dalam keadaan sekarang di mana sokongan rakyat itu tinggi, cara mana pemerintah berhadapan dengan COVID-19, ya, pujian masyarakat, penduduk, ya, pengundi terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan itu adalah betul dan sebagainya. So apa yang diberitahu oleh Al Jazeera itu, rakyat Malaysia bersatu, tidak bersetuju dengan cara pemberitaan itu tersebut. So itu menunjukkan bahawa ini adalah satu saat yang sesuai, ya, bagi pemerintah, kerana sokongan dan dokongan daripada rakyat itu tinggi. Sebelum dokongan dan sokongan itu jatuh, lebih baik kita adakan pilihan raya dalam waktu yang terdekat. Okey, menarik. Baik, kita berehat. Ini cadangan sajalah. Baik, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di ruang bicara ini. Kita berehat buat kali terakhir.
Okey, kita berada semula di ruang bicara ini. Untuk tidak mengampakan, kita ada seorang pemanggil juga di talian ini yang mungkin ingin berkongsi sesuatu bersama dengan tetamu-tetamu saya. Regular caller Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Saudara. Ya. Assalamualaikum Cik Sekali dan ahli panel. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya menaik Dewan Perundangan satu dewan Saya tengok Singapura mengamalkan Dewan Perundangan satu dewan untuk membentuk dasar-dasar awam sejak sekian lama. Namun tiada bantahan daripada perwakilan compare dengan Malaysia, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Boleh ahli panel ulas dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga soalan yang dibangkitkan ni Azmi. Lazimnya sebuah negara demokrasi dia ada dua dewan, dipanggil lower house, upper house, dan masyarakat umpamanya dia ada dewan perwakilan dan juga dewan senat. Dua-duanya mempunyai kuasa timbal balas sebagai check and balance, tapi di Singapura memang tak ada. Dia ada satu dewan saja, iaitu parlimen. Sebab itu dikatakan kerajaan Singapura memikirkan, PAP memikirkan bagaimana hendak dikatakan ada check and balance tu dia adakan perwakilan yang tidak dilantik tu. 2015 cuma ada 9 saja. Hari ini dinaikkan sehingga 12. Dan jikalaulah Singapura dikatakan PAP dikatakan memenangi kesemua 93 kerusi, maka 12 daripada yang kalah, yang terbaik kalah itu boleh dilantik. Tapi masalahnya 93 suara dia akan pilih yang terbaik kalah tu, yang mendapat undi terbanyak. Tapi pernah berlaku sebelum-sebelum ini ada yang menolak perlantikan itu kerana mereka memikirkan tak ada gunanya mereka berada dalam Dewan Perwakilan Parlimen itu kerana suara majoriti PAP kerajaan terlampau besar. Dan memang betul bahawa di Singapura itu cuma satu dewan saja, mereka lah yang gubal, mereka lah yang menilainya dan mereka lah yang mengkritiknya. Maknanya seperti kata orang putih, you are the judge and the jury itself. Dan itu dikatakan sistem di Singapura itu sendiri. Memang tidak dapat dinafikan. Dia pada peringkat awal dulu dia ada 6 saja. Lepas tu campur 3 je 9. Sekarang dia jadi 12. Jadi 12. Sebelum ini pun non-representative MP ni katakan tidak mempunyai kuasa untuk mengundi. Tetapi di bawah peraturan yang baru, constitution dia yang baru, bahawa yang 12 ini pun juga boleh mengundi. Boleh mengundi dari segi dalam parlimen seperti dia katakan sebagai check and balance. Tapi bagi saya lah, dia tidak memberi kesan apa-apa. Kalau 93 bersetuju, 12 tak bersetuju pun dia tidak memberi kesan apa. Tapi bagi Singapura adalah kesan yang besar kerana dia memberi satu check and balance, memberi satu representation tentang opinion masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dari segi dasar-dasar dan sebagainya. Saya nak cek ada informasi yang baru, tapi sebelum tu sebelum saya cek ni saya nak dapat juga pandangan. Ini pun satu isu yang menarik juga dari segi perwakilan berkumpulan. Ramai juga yang bertanya saya, okeylah kalau katalah ada 3 ataupun 4 ahli parlimen dalam satu kawasan berkumpulan itu ataupun perwakilan 3 daripada PAP, yang lain tu daripada pembangkang. So macam mana dia mesti, kalau dia katakan 5 tu ada konstitusi, kerana ada bawah konstitusi tu katakan Amokyo ada dalam bawah Amokyo tu ada ward, ada 5 ward dan sebagainya. Setiap itu akan diwakili oleh yang grup tadi, the winner takes all. Dia bukannya tu dia pembangkang tu pembangkang disusah. PAP tu dia pandai juga. Kalau kita lihat 6 calon Melayu yang muda-muda tu semuanya daripada kumpulan profesional. Jadi itu yang mereka ambil. PAP memang terkenal, dia ambil sama ada daripada kumpulan profesional yang bekerja di swasta ataupun daripada, kalau yang Melayu ni kurang lah, yang daripada Angkatan Tentera. Jadi kesemua calon-calon mereka, ahli-ahli parlimen mereka itu dikatakan mempunyai pengalaman tak baik urus. Sebab tu kata Prof tadi bahawa di Singapura itu rasuah tu dikatakan amat minimum sekali. Bukan tak ada, amat minimum sekali. Okey, sesuatu yang menarik. Ini berita terbaru yang kita terima lah. Sehingga jam 8 malam tadi jumlah yang telah pun turun mengundi ialah 96%, iaitu kira-kira 2,565,000 pengundi. Dan ini dikatakan jauh lebih tinggi daripada apa yang berlaku pada tahun 2015
2015 dalam 93%. Ya, 93%. Jadi apa ini gambaran sebenarnya bahawa sesungguhnya lah rakyat Singapura menunggu-nunggu pilihan raya kali ini dalam usaha macam Prof katakan tadi untuk melihat bahawa sektor ekonomi itu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan, dan itulah matlamat yang ingin mereka saya betul apa yang dikatakan oleh saudara tadi, bahawa ini menunjukkan bahawa rakyat mahu satu mandat, memberi satu mandat yang besar, dan dalam konteks ini saya rasa kita tidak boleh menafikan it's been written on the wall dan PAP akan menang. So ini sama ada menang besar atau tidak, itu 96% itu menunjukkan bahawa mereka mahukan sesuatu daripada kerajaan yang akan dilantik. Kan, bahawa mereka mahu bahawa mandat yang diberi itu akan disampaikan di masa akan datang. Kalau beginilah keputusan yang tercatat, kita kembali semula daripada apa yang kita sebut tadi, Azmi, kita kaitkan pula dengan kemungkinan berlaku di Malaysia. Apakah menggunakan keputusan apa yang akan berlaku di Singapura nanti, terutamanya daripada jumlah yang begitu besar yang turun untuk mengundi dan sebagainya, apakah mungkin juga di Malaysia mereka boleh memikirkan secara serius untuk mengadakan PRU15 dalam masa kita sedang menempuh COVID-19? Ya, jika PAP menang besar dalam perkara ini, kalau kita lihat 96% yang keluar mengundi itu, kalau nak dikaitkan dengan PRK Chini 73%, untuk PRK itu memang tinggi. Jadi selalunya kalau yang keluar peratus mengundi itu tinggi, ianya adalah menyokong kerajaan yang pada hari itu, dan sudah pasti bahawa keputusan di Singapura ini akan mencuit pemimpin-pemimpin di sini. Walaupun apa masalah dalaman yang mereka ada sekarang ini, selesaikan cepat, sebab PRU15 kemungkinan tak tahulah hujung tahun ini ke first quarter tahun depan, tak tahulah, tapi besar kemungkinan akan diadakan secepat mungkin, dan keputusan di Singapura itu akan dikatakan memberi pemangkin. Tapi satu perkara yang saya nak sambungkan, Puan Masitah kata tadi, yang kata beliau rasa agak pelik tu, selalunya di pilihan raya Singapura dia ada sample counting. Maksudnya adalah dari satu kawasan tu dia ambil 1-2 peti undi je, dan dikira cepat-cepat. Maknanya dalam masa bila dah tutup tu, katakan pukul 5 petang untuk 2015 dah tutup, pukul 6 petang dah ada gambaran dah. Dah ada gambaran dikatakan daripada sampel itu, bukan yang rasmi. Yang rasmi 2-3 jam lepas tu. Tapi dalam keadaan ini, kalau lihat apa Puan Masitah kata tadi, memang tak ada langsung lah. Jadi itu yang menghairankan kenapa tidak dilakukan untuk pilihan raya pada kali ini. Jadi mungkin ada lagi sesuatu yang Prof ingin kongsikan bersama dengan penonton berkaitan dengan pilihan raya umum Singapura ini. Pilihan raya umum Singapura ini adalah, bagi saya adalah satu ujian, test, satu mandat yang diberikan oleh pengundi Singapura terhadap, bagi saya, dua isu utama. Adalah dari segi bahawa 96% menunjukkan bahawa masyarakat Singapura ini seolah-olah mereka selesa dengan cara kerajaan berhadapan dengan COVID-19, tetapi dalam keadaan yang sama mereka juga bimbang dengan masa depan mereka. So mereka memerlukan kerajaan yang kuat untuk mengharungi gelombang yang tidak uncertain di masa akan datang. So, bila Prof sebut tentang kerajaan yang kuat, apakah akan berlaku satu new cabinet line-up di Singapura? New cabinet line-up tu sudah tentu akan berlaku, kerana saya rasa ini proses peremajaan dalam konteks politik Singapura, seperti yang telah kita bincangkan tadi. Makin banyak, ramai muka-muka baru dibawa ke di dalam election ini, dan kita lihat kalau dari segi pemimpin Melayu, senior minister dia punya Melayu pun, saya rasa ini salah satu daripada proses peremajaan. Kebanyakan daripada mereka telah mengatakan hasrat this is their last, dan mungkin mereka akan melepaskan jawatan mereka di tengah-tengah apabila di tengah-tengah pentadbiran ini kelak. So Singapura memerlukan satu kepimpinan kabinet yang dinamik, muda, yang lebih terkehadapan dan sebagainya, dan mereka memerlukan fresh ideas. So ini saya rasa yang strategi yang memang telah, saya rasa this is strategi PAP yang kadang-kadang kita hormati, dari segi kagum, dari segi mereka mempunyai plan jangka panjang, dari segi bahawa tidak ada, seperti kata Kedua Admi, tidak ada
pertelagahan, competition dari segi leadership dan sebagainya, semua ni telah diatur. So selepas ni siapa akan jadi minister, so kita groom yang bawah-bawah ini dan juga akan jadi apa dan sebagainya. So mungkin daripada pemimpin-pemimpin Melayu, sebab saya yakin mereka akan menang, sebab mereka ni di bawah JRC yang dipimpin oleh Perdana Menteri sendiri. So kalau Perdana Menteri kalah, maksudnya mereka pun tidak akan dapat. So ada beberapa pemimpin yang Melayu yang di bawah pemimpin Perdana Menteri ini yang akan digroom menjadi pemimpin, mungkin menteri-menteri muda di peringkat awal, diberi portfolio yang muda ataupun setiausaha dan sebagainya. Dan tidak mustahil juga untuk dilantik sebagai menteri. Tidak dilantik sebagai menteri. Ini salah satu daripada strategi yang dilakukan oleh Singapura. Okey, kita berada di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal, Azmi, lebih kurang 3 minit, 4 minit begitu. Jadi apa yang ingin secara keseluruhannya, apa yang anda lihat bila kita bercakap tentang PRU Singapura ini? Apa yang boleh kita pelajari? Cakap pasal PRU Singapura ini adalah bakal pengganti Perdana Menteri Seng Long lah. Sebab di sini pun kita bakal Perdana Menteri itu amat menarik sekali kalau nak dibincang. Kalau bagi Kak Prof ni 1 jam dia boleh cakap. Betul. Tapi masalahnya strategi Seng Long adalah meletakkan bakal Perdana Menteri ni kawasan GRC East yang belum tentu dia menang lagi. Jadi kita lihat betapa beraninya Seng Long kata kenapa dia letak Menteri Keuangan dalam GRC East yang belum tentu menang lagi, parti buruh kuat situ, adalah untuk membuktikan bahawa bakal Perdana Menteri ini berani. Orang yang berani mengambil risiko. Jadi itu yang dikatakan amat menarik sekali di Singapura itu. Walaupun beliau telah 2 tahun lepas telah dinobatkan sebagai bakal Perdana Menteri untuk menggantikan Seng Long, tapi bertanding bukan di kawasan selamat, kawasan yang belum tentu lagi menang. Jadi itu ada yang dalam sejarah pilihan raya di Singapura ini menteri kabinet yang kalah dalam pilihan betul. Menteri luar kalah. Jadi ini satu menteri yang paling kanan, agak kanan. Jadi ini dikatakan iktibarnya kita boleh belajar daripada Singapura. Mereka berani membuat keputusan kerana nak beritahu kepada rakyat, ini dia kami, ini dia jati diri kami. Jadi ini yang dikatakan sepatutnya ahli politik di Malaysia ni mengambil iktibar apa yang dilakukan oleh ahli politik di Singapura, terutama sekali daripada PAP. Okey, 3 minit peluang kepada Prof. Dr. Muhammad Kamarul Nizam. Apa lagi yang ingin anda sampaikan? Saya tak ada apa nak sampaikan, tapi saya rasa bahawa pilihan raya Singapura dan juga pilihan raya negeri lain ini jadi satu signal kepada negara-negara di Asia Tenggara. Dari segi ini adalah satu ujian sokongan pada rakyat, bagaimana kerajaan sama ada rakyat bersetuju atau menyokong cara mana kerajaan berhadapan dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Ini satu ujian. So kalau PAP menerima satu landslide victory, ini menunjukkan bahawa cara mana kerajaan berhadapan dengan COVID-19 itu adalah disokong oleh rakyat. So tidak ada isu di situ. Rakyat tak ada isu. So ini satu cue kepada negara-negara lain. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat, macam mana Trump, popularity vote-nya semakin menjunam, bagaimana Presiden Indonesia ni semakin dikritik dengan cara mana mereka berhadapan dengan COVID-19, dan banyak pengalas yang mengatakan jika kali ini jika Presiden Indonesia sekarang ini mengadakan pilihan raya, mereka akan kalah sebab sokongan rakyat semakin kurang. Seperti juga Duterte di Filipina, banyak kritikan yang dihadapi oleh Duterte. So ini sebenarnya bagi saya adalah pilihan raya COVID-19. Cara mana sama ada pengundi ataupun penduduk masyarakat, citizen itu menyokong cara memberi satu report card kepada kerajaan, sama mana kami yakin dengan apa yang kamu lakukan, teruskan. Itu signal yang mau disampaikan oleh masyarakat. So dalam konteks Malaysia, kalau parti pemerintah ni berani,
melakukan pilihan raya, ini satu signal sama ada masyarakat bersetuju atau tidak dengan cara mana yang dilakukan oleh pemimpin sekarang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Kamarul Nizam. Terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Azmi Hassan, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Tetapi sesuatu yang mungkin menyedihkan kita sikit ialah kita tidak dapat keputusan untuk kita umumkan kepada penonton-penonton, kerana ada lagi lebih kurang 5 minit barulah pusat mengundi akan ditutup pada pukul 10 malam. Jadi mungkin di tengah malam nanti sehinggalah ke esok pagi barulah kita dapat mengetahui keputusan pilihan raya umum Singapura. Tetapi ramai pemerhati politik, penganalisis politik, termasuklah dua tetamu saya di studio ruang bicara ini, merasa yakin bahawa PAP sudah pastilah akan mendapat landslide victory dalam pilihan raya kali ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah seperti apa yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.